Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Pendidikan melalui Urusdia Majlis Sukan Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum mengadakan majlis penyampaian insentif kecemerlangan sukan bagi penyertaan kontingen Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam di Sukan Sekolah-Sekolah ASEAN ASG ke-14. ASG ke-14 yang berlangsung di negara Brunei Darussalam tahun lalu telah mencipta sejarah bagi kontingen negara apabila berjaya mencatat kutipan pingat keseluruhan tertinggi sejak penyertaannya iaitu 4 pingat emas, 4 pingat perak dan 10 pingat gangsa. Majlis penyampaian insentif berlangsung petang kemarin di Kementerian Pendidikan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. dan Haja Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Pemberian insentif merupakan penghargaan atas pencapaian atlet-atlet pelajar di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa. Ia juga sebagai galakan serta motivasi agar para atlet pelajar terus berusaha meningkatkan prestasi. Delegasi negara yang terpilih dalam rancangan kapal Belia Asia Tenggara dan Jepun ke-49 siap 49 perlu memanfaatkan setiap peluang berkongsi pandangan serta menjalin persahabatan dan jaringan kerjasama yang berterusan bersama golongan belia dari negara-negara anggota ASEAN dan Jepun. Menurut Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, pengalaman tersebut dijangka dapat meluaskan pola pemikiran serta memperkukuh keupayaan untuk menyumbang secara berkesan kepada masyarakat. Berucap pada majlis penyerahan bendera negara kepada delegasi negara Brunei Darussalam ke-49, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad menyatakan penyertaan dalam program belia antarabangsa seperti siap selaras dengan agenda pembangunan belia negara. Sebagai Duta Jelas Yang Berhormat, delegasi perlu menanai piawaian disiplin yang tinggi, integriti dan tingkah laku pada setiap masa. Majlis berlangsung petang kemarin di Stadium Negara Hasanah Bolkiah, Brakas. Let your actions reflect the values of respect, tolerance and cooperation that define our nation. Be proud to share Brunei Darussalam's culture, achievements and aspirations while remaining open to learning from the diverse cultures and perspectives you will encounter. Bendera negara diserahkan kepada Awang Ibrahim bin Sabli, Ketua Delegasi Negara ke-Siap ke-49 dan diselajurkan dengan penyerahan tiket penerbangan oleh Miura Keiko, Timbalan Ketua Misi dan Chancellor di Kedutaan Jepun di negara ini. Program antara lain bertujuan mempromosikan persahabatan dan persefahaman bersama dalam kalangan belia Jepun dan negara anggota ASEAN. Inisiatif masa depan yang menyokong maklumat pembangunan negara antara yang dibincangkan dalam sesi dialog antara Majlis Mesyuarat Negara dan Infocom Federation Brunei IFB. Sesi berlangsung kemarin di sebuah restoran di Jalan Telanai. Antara yang hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan bin Begawan Pihin Siraja Hatib Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof dan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia Haji Awang Suyoy bin Haji Osman, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sesi bertujuan menggalakkan perbincangan terbuka, pertukaran idea serta memperkukuh kerjasama antara sektor awam dan swasta. Sebagai badan bukan kerajaan yang mewakili industri ICT, IFB berperanan sebagai suara industri selaras dengan Wawasan Brunei 2035.
Program Kembara Zakat 2026 merupakan salah satu usaha memperkasa perkhidmatan pengurusan zakat, wakaf dan Baitul Mal di negara Brunei Darussalam. Program inisiatif Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal Kementerian Hal Ehwal Ugama itu membuka tirainya kemarin di Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Pentadbiran dan Kawangan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Penganjurannya bertujuan memberikan penerangan jelas kepada para penghulu dan ketua kampung mengenai pengurusan permohonan bantuan zakat serta perkhidmatan di bawah sistem kebajikan negara. Selain sesi penerangan, program turut diisikan dengan klinik zakat. Juga hadir Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Unit Urustia Tabung Dana bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam kemarin mengadakan jerawara tabung berkenaan ke kementerian-kementerian di negara ini. Jerawara berlangsung di Kementerian Kawangan dan Ekonomi. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Penganjurannya bertujuan memperkukuh kefahaman mengenai penubuhan serta peranan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Program disasarkan khusus kepada para pegawai dan kaki tangan kerajaan yang mula berkhidmat sejak tahun 2020 hingga kini dengan hasrat untuk memperjelaskan maklumat serta objektif penubuhan tabung berkenaan secara menyeluruh dan berkesan. Memahami, menyokong dan menghargai usaha kerajaan dalam sama-sama membangun negara merupakan antara tujuan program masyarakat bermaklumat diadakan. Kemarin Jabatan Penerangan melalui Cawangan Penerangan Daerah Tutong bahagian komunikasi strategik mengadakan majlis pembukaan program berkenaan bagi Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Tutong. 49 orang menyertai program yang juga diharap dapat menyuntik semangat dan menginspirasi anggota masyarakat dalam usaha meningkatkan taraf hidup, pengetahuan serta pendedahan kepada aktiviti-aktiviti peningkatan kapasiti dan pengetahuan. Diadakan sehingga hari ini program berlangsung di Jabatan Penerangan. Orang ramai khususnya yang tinggal di kawasan yang dilanda banjir diingatkan untuk sentiasa mengambil langkah-langkah berwaspada bagi mencegah sebarang kemalangan, kecederaan serta risiko penularan penyakit berjangkit. Nasihat tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan berikutan kerana cuaca yang sangat aktif menyebabkan beberapa kawasan di negara ini dilanda banjir. Antara langkah kesihatan dan keselamatan yang perlu diambil semasa dan selepas banjir, memastikan bekalan air adalah bersih dan tidak tercemar, meminum air berbotol atau memastikan air selamat diminum dan dimasak terlebih dahulu, memasak semua makanan dengan sempurna, mengutamakan kebersihan diri, khususnya membasuh tangan dengan air bersih dan sabun sebelum makan, selepas menggunakan tandas dan sekiranya terdedah kepada air banjir. Menjaga kebersihan persekitaran tempat tinggal serta kawasan berdekatan dan tidak membuang sampah merata-rata, memastikan tidak ada takungan air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk serta memastikan saliran air tidak tersumbat oleh sampah, lumpur dan dahan-dahan pokok. Segera mendapatkan rawatan jika mengalami gejala-gejala penyakit, mengutamakan keselamatan kanak-kanak dengan memastikan mereka tidak terdedah kepada air banjir, mengelakkan daripada memasuki bilik atau ruang yang ditenggelami air jika masih ada bekalan elektrik dan mengelakkan daripada menyentuh kabel atau wayar elektrik yang jatuh berdekatan atau ke dalam air banjir. Bagi mereka yang mempunyai luka-luka dan penyakit kulit ataupun yang mempunyai masalah kesihatan kronik adalah dinasihatkan untuk mengelakkan daripada terkena air banjir kerana air banjir yang kotor boleh menyebabkan jangkitan. Dan bagi para pesakit yang menghidapi penyakit kronik, hendaklah memastikan mempunyai bekalan ubat yang mencukupi.
Kembali selepas ini, teruskan bersama kami. Cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta-merta. Amaran cuaca mempunyai 3 kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda anda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika anda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan anda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda anda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu anda lebih memahami cuaca. Pusat Pendermaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan minggu ini akan mengadakan beberapa kempen derma darah. Sehubungan itu, orang ramai diseru untuk menyertai kempen tersebut dan sekaligus menderma darah bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah negara. Hari ini kempen akan diadakan di Little Soho, Batu Bersurat, Anjuran Laneage, Brunei. Kempen akan bermula pukul 10 pagi hingga 3 petang. Sementara itu, pada hari Khamis 15 Januari, kempen serupa dianjurkan oleh Fatten & Co. Advocates and Solicitors berlangsung di Kompleks BT Haji Osman, Kampung Jaya Setia. Kempen bermula pukul 10 pagi hingga 3 petang. Orang ramai juga dialu-alukan untuk hadir terus ke Pusat Pendermaan Darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salihah untuk menderma darah pada waktu bekerja. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card bagi kempen derma darah adalah sangat digalakkan. Surat pemberitahuan Kementerian Pendidikan bersama senarai kursus yang ditawarkan di bawah skim Bantuan Pinjaman Pendidikan SBPP bagi sesi akademik 2026-2027 telah dikeluarkan. Menurut Kementerian Pendidikan, tarikh pembukaan permohonan akan dimaklumkan kemudian melalui saluran rasmi kementerian berkenaan. Maklumat lanjut berkaitan tata cara permohonan, syarat-syarat kelayakan serta senarai kursus yang ditawarkan boleh diperoleh melalui laman sesawang www.moi.gov.bn. Pertanyaan lanjut hubungi Jabatan Pengurusan Biasiswa Kementerian Pendidikan di talian 238-0019 semasa waktu pejabat atau email ke scholarship@moi.gov.bn. Pendaftaran bagi peperiksaan pemilihan calon ke Sekolah Arab tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi dibuka mulai hari ini hingga hari Sabtu 14 Mac. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam dalam siaran medianya memaklumkan ibu bapa atau penjaga yang berminat untuk mendaftarkan anak mereka bagi menduduki peperiksaan berkenaan boleh mendapatkan borang pendaftaran daripada guru besar atau ketua-ketua guru agama di sekolah-sekolah rendah kerajaan atau swasta anak-anak mereka bersekolah.
Dalam menguasakan akta dan peraturan di bawah Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, satu operasi kakas dilaksanakan dengan menyasarkan sebuah restoran di Mukim Gadong B. Hasil operasi, seorang warga negara asing ditahan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan bekerja menggunakan pas penuntut. Sebarang maklumat berhubung pesara imigresen, orang ramai boleh menghubungi Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di talian 873-4888 atau 875-3888 bagi Bandar Seri Begawan dan 898-4111 bagi Kuala Belait. Kerja-kerja penyucian tangki air A2 Jalan Parak Perumahan Negara Panaga akan dilaksanakan esok 14 Januari. Kerja-kerja tersebut akan dilaksanakan bermula pukul 8 pagi hingga kerja-kerja selesai. Sementara itu, kerja-kerja penyucian tangki air Batu Lima juga akan dilaksanakan esok. Kawasan yang terlibat Kampung Mumung A, Kampung Mumung B, Kampung Pandan C dan kawasan sekitarnya. Kerja-kerja tersebut akan bermula pukul 8 pagi hingga kerja-kerja selesai dijalankan. Sebahagian kawasan-kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan-kawasan Tanah Tegi. Bagi permohonan bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Sepenuh jalan di Jalan Tarap Bau, Kampung Tarap Bau ditutup sementara hari ini bermula pukul 7 pagi hingga 7 malam. Jabatan Kejerai Kementerian Pembangunan memaklumkan penutupan sementara disebabkan oleh tambak jalan susur di jalan tersebut. Pengguna jalan berkenaan dinasihatkan untuk merancang perjalanan dan menggunakan jalan alternatif.